Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Mari kita kenali beliau dengan menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan di dalam sebuah keluarga Kurdi di Tikrit dan dihantar ke Damsyik untuk menghabiskan pelajarannya. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, ialah gubernur wilayah Baalbek. Selama 10 tahun Salahuddin tinggal di Damsyik di kawasan istana milik Nuruddin, iaitu anak kepada Sultan Imaduddin Zangi, itu pemerintah kerajaan dinasti Zangi. Salahuddin menerima latihan ketenteraan daripada bapa saudaranya, Shirkuh, yang juga ketika itu merupakan panglima kepada Nuruddin dan sering mewakili Nuruddin dalam kempennya menentang kerajaan Fatimiyah di Mesir sekitar tahun 1160. Salahuddin kemudiannya mewarisi tugas menentang kerajaan Fatimiyah yang akhirnya tumpas daripada bapa saudaranya dan dilantik menjadi panglima pada tahun 1169. Di sana, dia mengambil alih tugas askar mempertahankan Mesir daripada diserang tentera Salib di bawah kerajaan Latin Baitul Muqaddis, pimpinan Al-Malik I. Kemampuan Salahuddin diragui pada peringkat awal pelantikannya sebagai panglima. Tiada siapa yang menyangka beliau dapat bertahan lama. Ekoran terdapat banyak perubahan dalam kerajaan dalam tahun sebelumnya, seperti perebutan kuasa oleh gubernur-gubernur yang sedia ada dalam mendapat perhatian khalifah. Sebagai seorang ketua tentera asing dari Syria, Salahuddin tiada kuasa ke atas askar-askar Mesir yang terdiri daripada golongan Syiah yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Al-Adi. Apabila khalifah itu meninggal dunia pada bulan September 1171, Salahuddin mengarahkan para imam mengumumkan nama Khalifah Al-Mustadi, yakni Khalifah Abbasiyah di Baghdad semasa solat Jumaat. Sekarang walaupun Salahuddin yang memerintah Mesir tapi hanya sebagai wakil Nuruddin. Selepas dilantik menjadi pemimpin Mesir, Salahuddin melakukan perubahan terhadap ekonomi Mesir, menyusun semula angkatan tentera dan menuruti nasihat ayahnya supaya mengelak daripada sebarang konflik dengan Nuruddin. Beliau menunggu sehingga Nuruddin meninggal dunia sebelum memulakan beberapa siri kempen ketenteraan. Pada awalnya terhadap beberapa kerajaan-kerajaan Muslim yang kecil, kemudian ke atas tentera Salib. Dengan kewafatan Nuruddin pada tahun 1174, beliau menjadi Sultan Mesir. Beliau kemudiannya mengisytiharkan kemerdekaan kepada kerajaan Seljuk dan mengasaskan kerajaan Ayyubiyah. Beliau turut mengembalikan ajaran sunnah wal jamaah di Mesir. Dalam dua peristiwa berbeza, iaitu pada tahun 1171 dan 1173, Salahuddin berundur setelah satu siri serangan oleh tentera Salib. Salahuddin berharap bahawa kerajaan Salib ini tidak mengganggu selagi beliau tidak menguasai Syria. Nuruddin dan Salahuddin hampir berperang akibat daripada peristiwa, tetapi dengan wafatnya Nuruddin, perang ini dapat dielakkan. Waris Nuruddin iaitu As-Salih Ismail Al-Malik hanya seorang kanak-kanak ketika dilantik bagi menggantikan ayahnya. Walau bagaimanapun, dia meninggal dunia pada tahun 1181. Sejurus selepas Nuruddin meninggal dunia, Salahuddin berarak ke Damsyik dan setibanya beliau di sana, dia diberi sambutan yang meriah. Dia mengukuhkan kedudukannya dengan mahu ini balu Nuruddin. Walaupun Salahuddin tidak memerintah Aleppo dan Mosul, dua bandar yang pernah dikuasai Nuruddin, beliau dapat menggunakan pengaruhnya dan menguasai kedua bandar itu. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi menumpukan perhatiannya ke atas wilayah-wilayah di Syria, negeri-negeri Salib dibiarkan bebas. Walaupun begitu, beliau sering mencatatkan kemenangan ke atas tentera Salib di mana sahaja kedua-dua pihak bertempur. Beliau bagaimanapun tumpas dalam pertempuran Mongisat yang berlaku pada 25 November 1177. Dia ditewaskan oleh gabungan tentera Baldwin dari Baitul Muqaddis, Reinhard dari Chatillon dan Ksatria Templar. Keamanan di antara Salahuddin dan negeri-negeri Salib tercapai pada tahun 1178. Salahuddin meneruskan serangannya pada tahun 1179 selepas daripada kekalahannya dalam perang Musigat. Dalam serangannya ke atas sebuah kubu kuat tentera Salib, beliau berjaya menumpaskan tentera Salib. Walau bagaimanapun, tentera Salib terus menyerang orang-orang Muslim.
Rainat dari Chatillon mengganggu laluan pedagang dan haji orang Islam dengan kapal-kapal laut di Laut Merah. Rainat juga mengancam menyerang kota suci Islam, yakni kota Mekah dan Madinah, menjadikannya orang paling dibenci dalam dunia Islam. Sebagai tindak balas, Salahuddin Al-Ayyubi menyerang Kerak, sebuah kubu Rainat pada tahun 1183 dan 1184. Rainat kemudiannya menyerang dan membunuh kabilah yang dalam perjalanan untuk menunaikan haji pada tahun 1185. Dalam bulan Julai tahun 1187, Salahuddin menyerang negeri-negeri Salib. Pada 4 Julai 1187, beliau bertumpur dalam pertempuran Hattin, menentang gabungan kuasa Gi dari Lusitnan. Raja negeri Salib Raymond III dan dari Tripoli, tentera Salib yang letih dan dahagakan air mudah ditumpaskan oleh tentera Salahuddin. Kekalahan tentera Salib ini memberi tamparan yang besar buat mereka dan menjadi satu titik perubahan dalam sejarah Perang Salib. Salahuddin berjaya menangkap Rainat dan beliau sendiri memancung kepala Rainat akibat kesalahannya. Raja Gi juga berjaya ditangkap tetapi beliau tidak dipancung. Selepas tamatnya Perang Hattin, Salahuddin berjaya merampas kembali hampir keseluruhan kota-kota yang dikuasai tentera Salib. Beliau berjaya menawan semula Jerusalem, yakni Baitul Maqdis, pada tahun 2 Oktober tahun 1187. Selepas hampir 88 tahun, kota itu dikuasai tentera Salib, kecuali Bandar Taya yang tidak ditawan Salahuddin. Salahuddin membenarkan tentera dan masyarakat Kristian pergi ke sana. Kota itu sekarang diperintah oleh Conrad dari Montferrat. Dia mengukuhkan pertahanan Taya dan berjaya menahan 2 kepungan yang dilakukan oleh Salahuddin. Pada tahun 1188, Salahuddin membebaskan Gi dari Lusitnan dan menghantar beliau kembali kepada isterinya, iaitu Sibila dari Baitul Maqdis. Perang Hattin dan kejayaan tentera Islam menawan semula Baitul Maqdis mengakibatnya terjadinya Perang Salib ketiga, yang dibiayai di England melalui cukai khas yang dikenali sebagai cukai Salahuddin. Tentera Salib ini berjaya menawan semula Acre dan tentera Salahuddin bertempur dengan tentera Raja Richard I dari England dalam pertempuran Arsuf pada 7 September 1191. Kedua-dua belah pemimpin baik Salahuddin maupun Richard amat menghormati antara satu sama lain. Mereka juga pernah bercadang untuk berdamai dengan mengahwinkan adik perempuan Richard, Joan dari England, kepada adik lelaki Salahuddin, Al-Adil, dengan kota Baitul Maqdis menjadi hantarannya. Perundingan ini gagal kerana kebimbangan berhubung hal-hal agama di kedua-dua belah pihak. Kedua-dua pemimpin mencapai persetujuan dalam perjanjian Ramla pada tahun 1192, yang mana kota Baitul Maqdis akan terus berada dalam tangan orang Islam tetapi dibuka kepada penganut-penganut Kristian. Perjanjian itu menjadikan negeri-negeri Salib hanyalah gugusan kecil di sepanjang pesisir pantai Taya hingga ke Jaffa. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada 4 Mac 1193 di kota Damsyik tidak lama selepas pemergian Raja Richard. Apabila mereka membuka peti sembilan Salahuddin untuk membiayai upacara pengubiannya, mereka mendapati ia tidak cukup. Diriwayatkan Salahuddin hanya meninggalkan sekeping wang emas dan 4 wang perak semasa kematiannya. Ada juga yang menyebut wang itu hanyalah wang 5 dinar. Salahuddin telah memberikan hampir ke semua hartanya kepada rakyat-rakyatnya yang miskin. Makamnya yang terletak di Masjid Umayyah merupakan tumpuan dan tarikan pelancong yang terkenal. Makamnya adalah antara makam yang sering dikunjungi umat Islam di seluruh dunia. Salahuddin Al-Ayyubi telah dikebumikan di sebuah makam yang terletak di taman sebelah luar Masjid Uthmaniyah di Damsyik, Syria. Maharaja Wilhelm II dari Jerman menermakan batu marmar baru kepada makam tersebut. Jenazah Salahuddin bagaimanapun tidak ditempatkan di situ. Di sebaliknya, makam itu mempunyai 2 kubur, iaitu satu kubur kosong diperbuat daripada marmar dan satu kubur mengandungi jenazah Salahuddin yang diperbuat daripada kayu. Semoga kita dapat contohi beliau dalam semangat beliau mempertahankan umat Islam. Terima kasih kerana menonton. Sila like, subscribe dan share video saya kepada rakan-rakan anda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.